Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi Selasa 8 Muharram 1443 bersamaan dengan 17 hari bulan 8 2021, ini adalah merupakan siri yang ke-16. Siri yang ke-16, dan insya-Allah inilah siri yang terakhir bagi tafsir surah Asy-Syu'ara. Siri terakhir bagi surah Asy-Syu'ara, iaitu surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Kita sambung di ayat 221. Ayat 221 sehingga ke akhirnya 227. Berakhirlah surah ini. Alhamdulillah. Dalam ayat yang kita akan baca ini, kesinambungan daripada ayat yang lepas, di mana ayat yang lepas Allah SWT peringatkan kepada manusia bahawa Al-Quran ini turun dari Allah, yang menjadi perantaranya iaitu Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus ayat ini menolak tuduhan jahat puak-puak kafir yang mengatakan Quran itu laporan daripada syaitan, dan mereka tuduh Nabi sebagai penyair. Maka dua-dua itu dinafikan. Kemudian Allah SWT peringatkan bahawa syaitan itu dia bawa turun kepada siapa, maklumat-maklumat yang dia terima, dia hantar kepada pengikut dia dari kalangan ahli-ahli nujum, ahli sihir, dukun-dukun yang berhubung dengan syaitan. Itulah dipanggil pengikut syaitan, yang kita tidak dibenarkan untuk pergi berjumpa dengan ahli-ahli nujum, peramal-peramal masa depan, sebab sumber maklumat dia daripada syekh dia. Apa nama dia? Syaitan. Itu sumber maklumat dia. Jadi kenapa kita mau pergi cari? Pengikut-pengikut syaitan, lagi teruk dia punya kufur, lagi tinggi darjat dia di sisi syaitan. Baik, para pelajar sekalian, kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Ayat kita ini bermula 221. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman, ni ada jemaah tanya, pimpinan Ustaz sebut pimpinan Ar-Rahman, nama kita. Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran, tafsir Quran versi bahasa Melayu Malaysia, yang diterbit oleh Jabatan Perdana Menteri, ataupun sekarang ini lebih kenal dengan nama JAKIM. Dulu bahagian dakwah di JPM. Sekarang ini telah dinaik taraf, maknanya Jawatan Kuasa Kemajuan Islam ataupun JAKIM, mereka yang menjaga hal ehwal perkembangan Islam di Malaysia. Baik, kita baca dulu, kemudian kita pergi kepada huraian insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Ayat 221. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Mahukah aku khabarkan kepada kamu kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Syaitan ni dia boleh terbang sana sini, dia bersambung naik sampai ke langit. Dan siapakah proksi ataupun makhluk yang didatangi oleh syaitan? Syaitan pergi jumpa siapa? Siapa dia pengikut dia? Ini ayat ini menjelaskan kepada kita untuk menafikan ayat 210 yang kita baca dalam siri yang lepas, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Syaitan tak buat turun Quran. Tak ada kena mengena dengan dia syaitan. Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu nak tahu sangat siapa yang dijumpai oleh syaitan, siapa pengikut syaitan, ini dia. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala cerita kepada kita. Tengok nota di bawah 1242. Yakni sebenarnya syaitan-syaitan itu turun kepada golongan pendusta yang berdosa, pawang-pawang, bomoh-bomoh, dukun-dukun, dan ahli-ahli sihir yang mendakwa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itu pengikut syaitannya. Bukan kepada nabi-nabi atau orang-orang yang mewarisi dakwah Nabi. Tidak. Ini jelaslah kepada kita, Al-Quran ini telah menamakan siapa pengikut syaitan. Na'udzubillah. Dalam isu ni, pengikut syaitan itu banyak kategori. Tapi dalam tajuk kita ni khusus kerana kita bincang tentang Al-Quran, tentang Nabi SAW. Oleh kerana Al-Quran ni bentuk bahasa mencabar puak-puak fasahat al-Arab, fusahaul Arab tak mampu nak lawan. Sekaligus Allah Ta'ala sebut tentang ahli syair, penyair. Nama surah kita ni pun Syu'ara, ahli syair, penyair, sastrawan. Sebab cerita ni ada dalam surah ini, maka diambil satu juzuk walaupun ayat terakhir dah. Bahagian akhir ayat ini baru ada, tapi diambilnya sebagai nama surah. Allah, itu kita kena ulang kaji balik tentang nama surah. Baik para pelajar sekalian, ayat Quran telah menjelaskan kepada kita bahawa siapa yang syaitan jumpa. Syaitan pergi jumpa siapa? Hal unabbi'ukum, hal ukhbirukum.
Bahasa Arab kata unabbi dengan mana ukhbirukum, wahai manusia. Kata di Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhatiban liman za'ama minal musyrikin. Ayat Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada bapa-bapa, ketua-ketua musyrikin yang membuat tuduhan, provokasi, sangkaan bahawa apa yang Nabi bawa ni tidak benar. Nabi reka sendiri ataupun ra'iya minal jin, Nabi kita jumpa dengan jin ajar dia. Itu tuduhan. Fanazzahallahu subhanahu, Allah Ta'ala bersihkan Nabi SAW daripada tuduhan-tuduhan jahat puak-puak kafir ini, dan memberi peringatan bahawa Al-Quran itu dari Allah, diturunkan oleh malaikatnya yang mulia, Ruhul Amin, Jibril, yang menghidupkan jiwa dengan Quran ini, dan juga makhluk yang sangat amanah. Bukan daripada syaitan seperti yang kamu sangka ataupun kamu buat tuduhan. Itu kata siapa? Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ibnu Katsir ini di antara tokoh ahli tafsir yang mengkaji, menegur dan mengkritik riwayat-riwayat yang tidak betul ataupun yang diambil daripada ahlul kitab yang bercanggah. Alhamdulillah, di antara tokoh ulama yang berjasa besar dalam bidang tafsirul Quran dan juga dalam sudut sejarah. Sebab tu bila Ibnu Katsir sebut, ada value, ada nilai yang tersendiri dalam ilmu ini. Sebab itu kepakaran dia. Baik. Tengok golongan yang pertama yang didatangi oleh syaitan. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. Kenapa dia guna tanazzalu? Malaikat juga tanzilun. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran melalui malaikat. Semuanya turun-turun. Kenapa turun? Sebab syaitan ni dia naik ke langit ni, yastariqus sam, pergi mengintai-ngintai nak dengar apa yang berlaku. Bijak syaitan, jangan main-main. Dia bukan macam kita asyik duduk tidur, tak ada. Syaitan yang di antara strategi dia, tuan-tuan kena belajar. Ini dia panggil strategi syaitan dalam berdakwah. Kata di para ulama, ini di antara strategi yang kita boleh belajar. Jangan ikut, belajar teknik syaitan ni. Di antaranya syaitan ni, la'anahullah, dia bila dia buat kerja, dia berperancangan, strategi. Dia tak masuk lorong no entry. Dia tak ada cuti. Ini ilmu strategi syaitan. Tak fahamlah Abu Anas main no entry ni apa benda. Syaitan dia tengok orang. Dia tengok orang macam tuan-tuan dan puan-puan ni, ahli solah, orang yang jaga solat, orang yang suka belajar. Dia tak mari. Bos, malam ni kita ada kepo, mari kita pergi lompat di dataran mana-mana. Dia tak mari. Rugi masa. Yang ni, dia pergi panggil tu, geng-geng hok tak solat, hok. Orang panggil yang lara-lara tu, ini, puak ni penuh padang. Habis untuk awak siapa? Syaitan mari senyum. Bang, cuba bang tengok kat di masjid ni berapa orang ada? Tengok. 5 orang. Siapa orang nombor 1 masuk masjid siapa? Abang ke imam? Aku. Zap masuk dalam hati kita, riak, takabur, dah mula. Ini dipanggil ilmu strategi syaitan. Syaitan dia masuk ikut lorong yang dibenarkan, bukan lorong no entry. Tak lawan arus kata orang. Dia ikut ini. Ahli ibadat dia akan rusakkan melalui ibadat, melalui riak, takabur, nak tunjuk orang, sum'ah, cari glamour. Orang ahli kaki maksiat, itu cara dia, lagi senang itu. Ini kita kena ingatlah. Baik. Tanazzalu maknanya syaitan ini turun kepada siapa?
kepada affakin tatanazzalu bikathrah. Syaitan ni turun dengan banyaknya ala kulli kathiril kadhib fi aqwalihi. Orang yang suka berbohong, orang yang banyak dusta, berjanji tak betul, bercakap tak betul, maka itu dia panggil pengikut syaitan. Na'udzubillah. Hari ni musim kita tak tahu siapa betul siapa salah. Masing-masing mendakwa dia betul. Kami di atas landasan yang betul. Oh, dia punya bahasa. Kami sudah duduk di dasar yang betul, landasan yang benar. Buat tindakan-tindakan tu, semua mereka mendakwa yang benar. Dalam agama ke, dalam apa saja pun, dalam politik ke, dalam pentadbiran, landasan yang benar. Kita tak tahu siapa. Masing-masing mendakwa. Jadi syaitan dia banyak pergi kepada golongan yang banyak bohong, banyak kelentong, banyak dusta. Itu dia setuju. Sebab orang betul-betul beriman la yakzib. Al-mu'min, sebagaimana kata di ulama, al-mu'min la yakzib. Orang yang betul-betul beriman tidak bohong. Ini kriteria besar sebagai seorang mukmin, tidak bohong. Kalau berbohong, itulah dia. Karena itu kita berhati-hati, berjanji jangan main. Janji dengan anak-anak pun, kalau kita janji nak bagi hadiah, kita tak bagi. Bohong bapak dia, mak dia. Kathiril atham fi af'alihi, golongan yang banyak buat dosa dalam perbuatan tindakan mereka, banyak maksiat. Itu syaitan banyak pergi kepada orang ini. Jadi kita hati-hatilah kita. Jangan kita jadi orang tu. Kita cerita sebagai pengajaran. Jangan jadi pengikut syaitan. Na'udzubillah. Kemudian apa cerita syaitan lagi? Tanda tuan, yang pertama syaitan yang turun, dia cari teman. Dia cari siapa? Dia cari kawan. Syaitan pergi jumpa kawan dia. Dia buat apa? Tengok ayat 223. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Allah. Yulquna as-sam'a, pendusta-pendusta, pembohong-pembohong, ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir ni, yang mendengar bersungguh-sungguh. Allahu Akbar. Apa yang disampaikan oleh syaitan itu, tekunnya mereka belajar dengan syaitan, talaqi dengan syaitan. Na'udzubillah. Wa aktsaruhum kadzibun, sedangkan kebanyakan berita syaitan itu bohong, dusta. Penipu mengajar pembohong. Pembohong bawa kepada masyarakat, jadi ramailah orang kena tipu. Ini ramai orang kena tipu. Tengok dalam tafsir dia kata apa? Yastariqus syayatin. Syaitan naik mengintai apa yang diucap oleh malaikat di langit. Bila dia dapat maklumat, yulqunahu ila awliyaihim, dia bawa ke bumi, pergi kepada pengikut-pengikut dia, minal kahanati, ahli-ahli tukang-tukang nujum, tukang tilik, al-afakin, pembohong-pembohong yang jahat ini, qabla an yurjamu bisyuhub, sebelum syaitan itu dilontar dengan api. Apa dia panggil? Syuhub ni, orang panggil tahi bintang. Itu asalnya syaitan boleh dengar. Cuma bila selepas Nabi dibangkitkan, lepas pada itu terhad. Tapi dia naik lagi, mengintai lagi pok syaitan ni. Wa aktsaruhum kadzibun, kebanyakannya berita syaitan itu bohong dalam perkara yang mereka sampaikan tentang benda-benda gaib. Bohong lah, tapi cuma dia syaitan ni dia dengar sikit, dia modify tu banyak. Macam kita lah, sebahagian daripada pemberita-pemberita ni, dia panggil reporter, wartawan yang tidak takut pada Allah Ta'ala ni, sikit je berita dia dapat, dia punya besar. Kerana itulah kita pembaca berita ni jangan tengok tajuk tu banyak lebih pada sensasi.
Nak suruh laku dia punya tulisan, tajuk dia tu besar. Cerita gini-gini. Tapi bila nak baca dalam, lain pula cerita. Baca kat dalam, saya difahamkan. Baru difahamkan. Belum tentu lagi. Artinya, puak-puak syaitan dia naik. Bila dia dapat maklumat, dia turun. Allah kata, wa aksaruhum kazibun. Tapi banyak berita dia bohong. Allah. Ini bolehlah naik. Tengok. Dalam hadis Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi SAW bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnahiha khud'anan liqauli." Allahu akbar. Apabila Allah selesaikan satu-satu perkara kepada malaikat, malaikat akan hentak dengan sayap dia, menandakan mereka itu tunduk kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Tengok ni. Macam bunyi rantai di atas benda yang licin, atas batu. Krang bunyi. Malaikat letak sayap tu bunyi kram. Dia punya bunyi. Bunyi dia parking. Fa iza fuzzi'a an qulubihim, apabila selesai dah daripada gementar hati mereka setelah menerima arahan Allah, malaikat bertanya, "Maza qala rabbukum?" Allah firman apa tadi? Qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Jadi malaikat cakap, masa tu geng-geng syaitan ni duduk mengintai di langit. Kata di Sufyan, rawi hadis, dia kata macam mana malaikat naik? Hakaza ba'duhu fawqa ba'. Dia bertindan, naik macam Sufyan letak tangan dia gini, naik. Maknanya dia sambung sampai ke langit. Dia punya syaitan, dia punya kerjaan. Bila dia dengar, dia bagi tahu kepada orang bawah dia. Orang bawah dia bagi tahu sampai ke tukang tilik, tukang nujum di bumi. Kemudian tukang nujum pula bagi tahu kepada orang. Ada di antara syaitan telah dipanah dengan syihab, dengan api. Ada yang sempat turun, sempat bagi maklumat. Nabi kata apa dengar? Fayakzibu ma'aha mi'ata kazibah. Satu benda yang betul dia cakap ke pengikut dia, tapi yang dia bohong 100 kali. Syaitan ni bohong dia 100 kali. Jadi kata akan berlaku sekian. Kebetulan berlaku sungguh. Bila kebetulan berlaku sungguh, jadi percayalah pengikut. Oh, bijak ni Tok Bomo ni. Dia tahu benda ni. Itu hadis Abu Hurairah. Tamat. Rawahul Bukhari. Satu lagi hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sa'ala unasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Orang mari tanya Nabi tentang ahli-ahli tukang tilik ni, peramal-peramal. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, laisu bisyai, tak ada apa tau. Ya Rasulullah, kadang-kadang mereka cerita betul. Dia kata akan tu hujan, akan berlaku gini-gini, jadi sungguh. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, tilkal kalimatu minal haqqi, itu kata-kata yang betul. Yakhtatufuhal jinnu, jin, syaitan yang ambil daripada maklumat malaikat. Malaikat kata hari sekian kita akan turun hujan di sini, akan berlaku sekian-sekian tsunami di sini, berlaku ini. Fayaqurruha fi uzuni waliyihi qarad dajaja. Dia bagi tahu kepada pengikut dia seperti pagu ayam, cepat je bagi tahu, akan berlaku sekian. Jadi dia bagi tahu cepat maklumat tu. Fayakhlituna fiha aktsara min mi'ati kadzibah. Yang dia campur maklumat tu 100 pembohongan. Dia bagi tahu betul 100 lagi bohong. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Kan ini tuan-tuan dan puan-puan,
kita kata bahayanya baca buku-buku ramalan nasib. Ada yang kena. Tengok sahabat kata, ya Rasulullah, fa'innahum yuhaddisun ahyanan bisyai' yakunu haqqan. Ada kalanya betul dia bagi tahu tu. Nabi kata itu semua tu permainan syaitan. Sekarang ni kita percaya. Duk sebar-sebarkan, tular-tularkan. Kalau sekiranya berlaku pada tahun ni, berlaku awal tahun pada hari sekian, maka berlaku sekian. Kebetulan berlaku sungguh, habis orang akan percaya. Dia kebetulan, ya mainan syaitan. Jangan ambil buku-buku yang duk main. Duk main ramalan-ramalan ni, jangan main. Allahu Akbar. Jadi, banyak lagi hadis yang menyebut tentang syaitan ni benar sekali, bohong 100 kali. Tu Nabi kata 100 kali, kalau kata 1000 kali pun logik. Bila syaitan tu betul? Kan? Baiklah. Tamaklah kita pun sudah kenal wahyu yang diturun oleh syaitan kepada pengikut dia, semuanya bohong. Yang penting ada benda-benda yang betul yang dia dapat maklumat, kami hak lain-lain tu semua dia kelentong. Yang betulnya 1, yang kelentongnya 100. Ana dengar sendiri, seorang kawan kita dia pergi siasat bomoh. Orang turun kereta, tok bomoh duduk kat pintu jengok. Apa tu? Ni tok ayah ni nak bawa orang sakit ni. Dia sebut selalu penyakit apa? Sakit dalam perut tu ke? Ya, tak boleh tidur semalam tok ayah. Tahu dah tu. Bawa marilah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayangkan. Kita baru nak usung, bawa keluar, pesakit tok ayah, tok bomoh sudah bagi tahu penyakit apa. Lebih hebat dari doktor. Doktor hospital kena pergi x-ray, ambil sampel air kencing dulu, kan. Orang kena korek hidung dulu contohnya. Pergi tanya syaitan, tanya ni syaitan manusia ni tahu dah. Penyakit sekian-sekian. Tuan-tuan yang baik, dia bohong, dia sekali tu dia betul, dia bohong 100 kali. Lepas ni dia bohong dia 100 kali. Awak ni sakit ni, orang tu buat, orang ni buat, saka tok nenek, macam-macam tuduhan. Habis tok nenek dia tuduh. Dia tak main dengan anak cucu dah. Habis. Keturunan kena tuduh ke syaitan belaka. Kita pun percayalah. Na'udzubillah. Ini bahaya. Bahaya. Jadi bila kita baca, waktu nak turun dari rumah, kita ni ada qarin, dia panggil qarin ni jin yang duduk sekali dengan kita ni. Ada semua kita ni kawan ni. Jangan ingat kita duduk seorang. Cuma dia tak kacau kita, dia kawan. Qarin orang sakit tu, WhatsApp, dia ada grup WhatsApp juga. Wallahu alam. Saya gurau ni. Tak ada hadis ni. Dia hantar WhatsApp kepada jin qarin tok bomoh. Bos, kereta sekian-sekian, penyakit dia macam ni. Mungkin di atas sekali dengan gambar-gambar kita tu. Beres. Live. Nak siapa dah tu? Jin tu bisik dengan tok ayah, tok bomoh, bos, orang tu sakit ni. Tok ayah pun bagi tahu. Sekali dia bagi tahu, kita punya taasub, aku percaya sungguh dengan bomoh ni, bicok. Hebat. Belum turun kereta sudah tahu penyakit apa. Mana boleh. Doktor mana boleh tahu macam ni. Allahu Akbar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Mainan syaitan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tengok ceramah tentang sihir, cuba tengok kuliah saya dalam syarah kepada kitab Dosa Besar. Tulis Dosa Besar, Dosa Sihir. Anda ada baca kitab yang ditulis Walid Bali dan lain-lain lagi. Ulama mengatakan bahawa darjat ahli sihir itu berbeza-beza. Paling jahat, paling tinggi kufur, paling tinggi darjat dia dengan syaitan. Di antara kufur dia ambil Quran. Tuan-tuan dengar rasa takut. Ambil Quran 2 buah, dia letak dalam tandas tempat pijak kaki untuk nak buang air. Dalam tandas Quran, pijak kaki. Dia duduk atas Quran, dia berok situ. Bukan berok atas Quran, berok jambai, tapi jadi tapak tempat pijak. Hak ni
syaitan akan bagi darjat paling tinggi sekali pangkat. Kita nak kata pangkat apa? Saya sebutkan tak kena pula atas dunia ni. Nak pakak seri ke pakak apa. Yang pentingnya, dia punya standard label tinggi. High class. Oh, dia punya. Sebab kafir dia berat. Na'uzubillah. Tuan-tuan tengok di sanalah. Di ayat ni kita nak cerita tentang ni ya. Cerita tentang apa? Tentang dua cerita pengikut syaitan. Na'uzubillah. Baik, kita pindah kepada golongan yang membatalkan tuduhan yang kedua, Nabi ini sebagai penyair. Allah kata, siapa dia penyair tu? Yang kamu kata Nabi itu ahli syair. Siapa mereka penyair? Kebanyakan penyairnya siapa? Tengok ayat 224. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. Dan ahli-ahli syair itu diturut oleh golongan yang sesat. Pengikut-pengikut ahli syair ini ramanya ahli sesat. Tidak berketentuan hala tuju. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah kata apa. Panjang nota ni. Nota 1, 2, 4, 3. Setelah Allah SWT menerangkan perbezaan di antara Rasulullah SAW yang benar serta mendapat bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, berbezanya Nabi dengan pendusta-pendusta, pawang-pawang, ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir yang mendapat wahyu bisikan dari syaitan. Inna syayatina la yuhuna. Allah Ta'ala guna wahyu kepada syaitan, kepada gen dia. La yuhu makna bisik kepada pengikut dia. Maka diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa Al-Quranul Karim bukanlah syair, dan baginda yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair sebagaimana yang pernah dituduh oleh kaum kafir musyrik. Bukan. Kerana ahli-ahli syair lazimnya tidak berdasarkan kebenaran. Ahli syair ini tak ada benar, hanyalah menurut khayal semata-mata. Dia khayal, dia bercakap, kadang-kadang dia bercakap entah apa, sambil duduk deklamasi dia punya syair, tengok atas, tengok bawah. Ini penyair yang tidak beriman. Ada nanti, di akhir nanti, kita akan sebut ciri-ciri penyair yang beriman, insya-Allah. Jadi puak-puak ni puak khayal, tidak berdasarkan kebenaran, hanyalah menurut khayal semata-mata. Dan mereka yang demikian hanya menjadi ikutan bagi orang yang sesat. Kata apa? Pengikut dia sesat. Wasyu'ara, ahli-ahli syair, yattabi'hum ghuwatul insi wal jinni. Puak-puak hak lara di kalangan manusia dengan jin dia ikut dia. Pengikut hawa nafsu, ikut ahli syair. Quran laisa syi'ran. Quran itu bukan syair. Nabi SAW bukan penyair, dan pengikut-pengikut Nabi SAW pengikut wahyu, bukannya pengikut syair. Allahu Akbar. Terdapat beberapa hadis tentang syair ni, berasal kepada ni lah. Hadis yang pertama, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, baina nahnu nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi bil arji. Sedang kami berjalan di satu tempat nama dia Arji. Arji qaryatun qaribatun minal Madinah. Satu kampung dekat dengan Madinah. Iz arada syairun yunshid. Ketika itu seorang penyair duduk bernyanyi, menasyid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudus syaitan aw imsiku syaitan. Nabi kata, pegang syaitan tu, pegang syaitan. La'an yamtali'a jawfu rajulin qayhan. Kalau penuh dalam mulut seorang itu muntah, na'udzubillah kan, khairun lahu min an yamtali'a syi'ran, lebih baik bagi dia daripada penuh mulut dia syair. Sudahlah. Ada ini sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Abu Hurairah, Nabi kata sama juga. La an yamtali'a jawfur rajuli qayhan yarihi
dia makan balik muntah dia tadi, khairum min an yamtali asyi'ran, lebih baik daripada mulut dia penuh dengan syair-syair. Mana kalau tengok hadis ni, hadis sahih ni dalam Bukhari dan Muslim, wal lafzu li Muslim. Tengok sini tak boleh lah kita baca qasidah, baca nasyid ni, baca syair. Kata Al-Qurtubi, dengar tuan-tuan supaya kita tidak panik. Kita ni suka syair. Selepas pada ni saya akan sebut nama penyair Rasul. Nabi suruh bersyair, suruh bersajak. Al-Qurtubi kata, hadzal hadis ahsanu ma qila fi ta'wilihi, sebaik-baik huraian hadis ini, innahu alladhi qad ghalaba alaihi asy-sya'r, orang yang hidup dia duduk bersyair. Tu. Wamtala sadruhu, penuh dalam dada dia tu dengan syair-syair, dengan nasyid-nasyid, tak ada hak lain. Tak ada benda yang zikir-zikir ayat Quran tak hafal belaka, dak hafal syairnya. Maknanya syair dia pula syair yang berbentuk cinta, duk puji wanita, puji benda-benda maksiat, puji benda, yang pentingnya syair yang tidak mengingati Allah Azza wa Jalla. Kal muksiri minal laghati wal hadari wal ghibati wa qabihil qaum, macam orang-orang yang banyak mulut dia duduk bercakap tentang benda bohong, benda-benda mengumpat keji orang, buat syair hina orang, macam-macam lah. Itu syair itu yang Nabi kata syair yang tidak beriman. Dia duk puji syaitan, duk puji wanita, puji tu puji ni. Ini syair ni lebih baik penuh dalam mulut orang tu dengan muntah daripada penuh dengan syair. Baiklah. Itu kata di Qurtubi. Mana hak Nabi larang ni, orang yang penuh dalam mulut dia tu syair yang tidak betul. Dia panggil syair makan upah. Siapa dia upah dia puji orang tu. Orang tak kena upah dia keji. Ataupun dia buat sajak-sajak syair-syair kerana nak hina orang. Ini tidak boleh. Sebab itulah saya kata, anak-anak kita yang duduk belajar tahfizul Quran di Mahat Tahfiz ni, jangan disibukkan mereka dengan benda-benda lara. Ni ada setengah tu bangga, oi Mahat Tahfiz kita ni nombor satu. Nombor satu apa? Nombor satu nasyid. Kita tak nak bernasib, boleh je. Tapi bukan itu matlamat ibu bapa hantar anak ke situ. Kita nak madrasah Mahat Tahfiz kita ni nombor satu. Apa dia? Hafiz. Orang hafal Quran mutqin. Baru. Ni baru betul. Ni bangga dengan anak kita nombor satu dalam bidang syair, bidang sajak, bidang qasidah, bidang pertandingan nasyid. Buat apa? Pertandingan nasyid ni sibuk budak-budak tu duduk hafal, duduk berlatih malam-malam, batu duduk atas petah pula, orang panggil ngongek-ngongek bergerak, tak sesuai dengan jiwa seorang hafiz hamalatul Quran. Jangan. Dan saya tengok sendiri satu majlis kahwin, anak hadirnya pukul gendang, qasidah bingit, kata orang bingit, kita nak makan sakit telinga. Bila anak tanya dia, awak mari mana ni pelajar-pelajar ni? Dengan jubahnya, dengan serban. Dia kata kami dari Mahat Tahfiz sekian. Berapa tahun dah duduk situ? Adanya 5 tahun dah. Berapa hafal Quran? Berapa juzuk ya? 2 juzuk, 3 juzuk. Mu hafal, ayahmu suruh pergi hafal Quran, mungkin duk hafalkan nasyid, duk hafalkan qasidah, pergi cari makan di tempat-tempat orang kenduri untuk nak cari dana ke sekolah. Kita kata jangan pergunakan kanak-kanak ini. Allah, ibu bapa dia hantar untuk dia ambil ilmu, bukan lagi duduk bergendang di tempat orang duduk kenduri. Na'udzubillah. Baiklah para pelajar sekalian, itu muhasabah kita. Kita jangan duduk bincang hak kita. Cuma benda-benda gini kalau kita tak tegur waktu ni, kita terlupa pula kan. Allah gambarkan keadaan penyair yang dicela. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala tuju dalam tiap-tiap jurang, lembah khayal dan angan-angan kosong. Allahu Akbar. Jadi puak-puak syuara ini yatakallamuna bil batil, bercakap bohong. Bercakap maka upah ya, kal madhi wal hija. Dia boleh puji orang, dia boleh jatuhkan orang.
Ar-risa, puji orang-orang mati melampau-lampau. Al-faqr, mengangkat darjah orang tinggi-tinggi. Ghazal ni dia panggil bahasa ni main puji wanita ni. Oh, dia puji wanita, orang dengar tu terbayang macam perempuan tu duduk terguling depan dia tu. Oh, berahi dia panggil. Jadi semua ni itu yang ditegur oleh Allah Ta'ala, kata puak-puak syuara ni itulah kerja dia. Merayau-rayau duduk cakap benda tak betul. Sama ada dia merayau di tempat atau merayau dengan pemikiran dia. Dia tak gimana tapi merayau dengan pemikiran. Kita kata ini yang bahayanya, yang bahaya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, hadza mathalun darabahu Allahu lahum fi iftinanihim fil wujuh. Ini Allah Ta'ala buat bandingan suasana keadaan penulis-penulis upahan. Dia boleh puji orang ni, boleh jatuh orang ni. Dia setuju dengan kumpulan ni, dia puji, buat sajak, buat lagu, buat ni. Dia tak setuju orang ni, dia jatuhkan kawan ni. Itu kerja orang cari makan. Sama lah tuan-tuan, penyair, reporter, wartawan, blogger. Sekarang dia panggil apa ni? RB apa benda? RBA. Ni penulis upahan ni, yang dia buat poster kartun ni. Masya Allah. Orang tu tersalah cakap 5 minit lepas 5 minit keluar dah kartun. Perli. Ini semua wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, penyair-penyair, penulis-penulis yang mengikut jejak langkah syaitan. Jangan hati-hati. Seronoklah kita orang baca. Sebab itulah saya bila tasawuf, kita duk belek-belek muka buku ni, Allahu Akbar. Kita duk fikir ada setengah orang ni memang kaki batu api. Facebook dia penuh dengan batu-batu api neraka yang akan membakarnya kalau dia tak taubat. Fitnah, perli orang, jatuhkan, semua ada belakang. Allahul Musta'an. Kita jagalah diri kita. Saya tulis, tuan-tuan, kalau kita keadaan sudah tidak terkawal, kita kawal diri kita. Jaga penulisan kita. Jangan duk share benda-benda yang tak betul. Sebab tak betul lah kita ni. Na'udzubillah. Tengok sifat yang ketiga penyair, penulis-penulis upahan ni. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya. Cakap tak serupa bikin, kata orang. Tengok nota 244. Yakni lazimnya itulah sifat ahli-ahli syair. Sedang Nabi SAW tidak bersifat demikian. Jadi penyair-penyair yang lara ni, ini yang ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kita kena beringat, kita kena berhati-hati. Wa anna syu'ara yaquluna al-kadhib. Dia bercakap bohong, fayatakallamuna bima la yaf'aluna fil waqi'. Dia tak bercakap, dia tak buat apa yang dia kata. Masya-Allah. Jadi orang duk ambil pandangan dia. Mungkin ahli sastra bercakap, oi, kita punya maklumat ni daripada tim research. Oh, dia panggil R&D. Kan R&D kaji. Dia kaji dengan kepala otak dia, dia tak kaji mengikut apa yang disebut oleh Nabi SAW. Mana nak jadi? Kita pun jangan duduk. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis alamat kiamat nanti, orang duduk baik daripada orang berdiri, orang tidur baik daripada orang duduk. Sebab man yastashrif, orang yang banyak mengintai-ngintai kepada isu semasa, dia akan terperangkap dengan ni dakwa-dakwa RBA, dakwa-dakwa apa ni, buat-buat penulis upahan ni, kita akan terperangkap. Dan memang berlaku sungguh pun. Masyarakat netizen hari ni, dia percaya kepada medsos, apa yang disebar dalam media sosial, itulah yang menjadi dalam masuk dalam kepala dia. Dia tak nak fikir sendiri. Kita tidak baca dengan acuan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak istighfar kita bila tengok. Dulu tak banyak sangat. Anda ingat, Ana ni lalu 3 fasa dah saya lalu ni. Fasa yang pertama, fasa surat khabar. Dulu kita nak tahu berita-berita apa yang berlaku tadi, semalam, besok baru keluar. Subuh lagi tunggu dah, surat khabar mari. Tengok, oh, Perdana Menteri letak jawatan. Baru tahu.
Apa sebab? Esok pula baru tahu. Lama. Jadi kita tahulah dulu. Orang tua-tua duduk kedai kopi, duduk tunggu surat khabar mari. Sebelum subuh lagi dapat surat khabar dah. Mari pasal yang kedua pula, dia panggil pasal blog. Blogger dah. Kita pun buat web, buat blog. Lambat sikit lah blog ni, payah sikit kena. Pasal yang ketiga ni, pasal medsos ni. Pasal muka buku Facebook, Twitter, pasal ni. Habislah, tak terkawal lah kita. Kita lah kawal diri kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat. Suasana memang tak terkawal. Baiklah, kerja dia boleh belaka. Puji orang boleh, nak jatuh orang boleh. Satu kisah, seorang penyair ni mari kutuk Imam Abu Hanifah. Saya tulis kisah ni dalam buku saya, Rahmat dalam Perbezaan. Dia kata, kalau mu nak tahu orang yang banyak bercakap tentang qiyah, tentang gini, tengoklah fiqh Abu Hanifah. Orang apa pergi bagi duit kat dia, besok dia mari puji pula. Kalau mu nak belajar bab qiyah yang sahih, qiyah Abu Hanifah. Dia boleh tukar dalam masa 24 jam. Puji. Macam-macam dia punya pujian. Dia setuju ini, dia puji. Dia tak setuju, dia keji. Na'udzubillah. Itu penyair. Jangan kata penyair saja. Penulis-penulis upahan, penulis-penulis blogger yang inilah kerja dia. Na'udzubillah. Jadi para jemaah sekalian, kita jaga diri kita. Nak jaga orang memang sukar, jaga diri kita. Allahul Musta'an. Masa tak terkawal, fitnah di sana sini, kita kata jagalah diri kita supaya kita tak jadi muflih di akhirat. Baik, saya akhiri dengan ayat yang terakhir dalam surah kita ini. Ayat 227. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa zakarullaha katsiran. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ini ada. Illa, kecuali. Penyair-penyair, syuara yang benar-benar beriman dan beramal soleh dari kalangan ahli syair. Maknanya syair yang beriman, yang takut pada Allah, maka dia akan tulis saja. Dia tulis syair, dia tulis qasidah, gurindam. Maklumat-maklumat yang dia sampaikan, maklumat supaya manusia diingat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa zakarullaha katsira, dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak. Wantasaru min ba'di ma zulimu, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiayai. Orang kena kita kena jawab balik. Tak boleh diam. Biarlah, jangan main biar-biar gitu. Orang ingat kita ni bodoh, orang ingat kita bersalah, sebab itulah fitnah mesti kita kena lawan. Orang hina agama mesti kita bangkit. Orang bagi sebar maklumat tak betul, mesti kita jelaskan. Kalau tidak, orang ingat, betul dah kita tu. Betul. Betul dah ni. Tak ada orang cakap, tak betul. Tapi bila sudah lama, benda yang tak betul tu bersebat di dalam masyarakat, bila bangkit esok, anak-anak cucu akan kata, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tak dengar pun tok nenek kita tegur dulu. Saya ni anak Pak Imam. Saya anak Pak Haji, saya anak Tok Guru, anak Ustaz, tapi tak dengar pun tok nenek kita bagi tahu salah benda ni. Ini ingat. Generasi mutakhir akan menyalahkan datuk nenek kalau kita tidak bagi tahu benda benar, tak menyatakan benda salah, tak tegur benda mungkar. Nanti anak cucu kata, datuk aku dulu tak bagi tahu. Dia ustaz, dia pegawai agama, dia guru takmir, dia duduk di pejabat tinggi agama, tapi tak pernah bagi tahu. Anak cucu akan kutuk datuk nenek esok kerana mereka diam, tidak menyatakan yang benar. Hati-hati tuan-tuan. Maka di sinilah kita nak orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ingat Allah Ta'ala banyak-banyak,
mereka juga akan mempertahankan kebenaran setelah orang hina Islam. Jangan diam. Wajib kita kena bangun. Tengok nota panjang dalam 1245. Yakni dalam pada itu, bukan semua syair, ahli-ahli syair, penulis-penulis, orang panggil apa ni, sastrawan itu terkeji. Bahkan ada di antaranya yang terpuji dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah jenis-jenis syair yang diciptakan oleh penyair yang beriman dan beramal soleh, yang berdasarkan kebenaran, yang terjalin dengan kata-kata yang indah dan sopan, terutama yang dapat menggambarkan keesaan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan Allah, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya, kebenaran Islam dan hidayah petunjuk, sebagaimana yang dilakukan oleh penyair-penyair Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat galakan dan doa restu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Uhjuhum wa ruhul quds mak." Lawan mereka, Nabi suruh. Nanti saya tunjuk beberapa contoh. Dan kerana mereka telah tampil menangkis serangan penyair-penyair kaum kafir musyrik terhadap Nabi sallallahu dalam Islam. Di antara nama besar yang disebut iaitulah Sayyidina Hassan bin Thabit. Tulis nama ni, Hassan dengan SS. Hassan Ha Sin Alif Nun. Saya tengok ramai masyarakat Melayu ni salah tulis. Kalau orang nama Hassan dia tulis S dua kali. Hassan, bacaan bukan Hasan. Kalau Hassan bukan Ha Sin Nun, Ha Sin Alif Nun. Hassan bin Thabit. Abdullah bin Rawaha. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Zuhair. Ini di antara nama-nama yang sangat masyhur penyair di zaman Nabi, khususnya Abdullah bin Rawaha, Hassan bin Thabit. Dan semenjak itu penyair-penyair Islam yang demikian sifatnya muncul silih berganti sehingga hari ini dan seterusnya. Cuma ada dua kategori lah. Ada penyair yang betul-betul penyair Islam ini, ada penyair yang ghulu kata orang, yang melampau ketika dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih. Ini pun tak boleh. Dia puji, angkat darjat Nabi sampai ke darjat ketuhanan. Konon-kononnya ini syair ketuhanan, syair cinta Nabi. Hati-hati kita, perangkat syaitan ni dia tidak duduk diam. Jadi kata di para ulama, Al-Wahidi kata, penyair yang Allah Ta'ala kecuali illalladzi tu. Illa tu kecuali penyair yang tidak menyibukkan diri mereka dengan syair itu daripada mengingati Allah Azza wa Jalla dan tidak menjadikan syair itu sebagai agenda utama dalam hidup. Itu dia panggil spontan. Ada yang mengatakan orang yang illalladzi wa zakarullah. Zakarullah di sini Ibnu Katsir kata makna dia zakarullah kasiran fi kalamihim. Dia dalam ucapan dia banyak sebut Allah. Wa qila fi syi'rihim. Ada yang berkata dalam syair mereka itu mereka banyak puji Allah, banyak menyebut tentang ketuhanan, banyak mengingatkan manusia kepada Allah, maka ini syair dipuji. Terus kata apa? Waktu kita budak-budak dulu, satu syair yang masyhur, tajuk dia Sepohon Kayu Daunnya Rimbun. Dan satu generasi dengan saya ni, tuan-tuan masih ingat lagi kita duk hafal di tangga balasah kata orang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Sambunglah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak salat apa gunanya. Itu dipanggil syair yang ingat tu. Oh, kalau tak salat apa gunanya? Maknanya syair ingat ni kalau duk main cinta tu cinta ni apa benda habis masa. Baik. Cerita tentang syair sikit. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha syairun. Tadi Nabi marah kan, penuh muntah dalam mulut baik daripada hafal syair. Yang ni Nabi puji. Nabi kata sebaik-baik kalimah yang dikata oleh seorang penyair Arab, nama dia Labid,
Dia kata apa? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ingat, semua perkara yang tidak berdasarkan kepada ajaran Allah Ta'ala, itunya batil. Yang betulnya siapa? Yang mari daripada Allah Azza wa Jalla, itu yang betul. Wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslim. Jadi Umayyah ni hampir-hampir masuk Islam dengan sebab dia dengar syair-syair zuhud di zaman dia. Hadis ni rawahul Bukhari. Kata di Salamah bin Aqwa, tuan-tuan nak dengar ke cerita ni, bagus. Dia kata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu ila Khaybar. Kami berjalan nak pergi perang Khaybar. Fasirna lailan. Kami berjalan tengah malam, mengantuklah. Faqala rajulun minal qaumi, jadi ada seorang tu kata kepada Amir bin Aqwa. Amir bin Aqwa ni, dia ni penyair. Mana suara dia bagus. Manakala dia syair tu hilang mengantuk. Qala ya Amir, ala tusmi'una min hunayhatik. Amir, perdengarkan kami saja qasidah-qasidah yang kamu ciptakan itu. Dia pun biasanya orang Arab ni, penyair ni, dia akan berlagu depan unta. Unta pun berjalan begini semangat. Unta dia suka dengan lagu. Tengok dia punya syair. Kenapa tidak dipuji? Allahumma laula anta mahtadaitana wala tasaddaqna wala sallayna faghfir fida'an laka maqtafayna wala wasabbitil aqdama illa qayna wa alqiyan sakinatan alayna inna idza siha bina ataina wa bisiyahi awwalu alaina. Maknanya dia sambil-sambil berjalan, unta pun semangat, orang hak ngata dia pun sedap. Dia ni panggil Amir bin Aqwa ni syair. Dia kata apa? Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau tidak dengan petunjukmu, kami tak dapat hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, kami tak salat, kami tak puasa. Jadi ini dia panggil syair-syair yang menggerakkan semangat. Ada seorang lagi penyair, Anjasah. Ini gemala unta. Kalau dia berjalan dengan lagu-lagu dia, unta melompat. Seronok. Seronok. Nabi kata, Ruwaidan ya Anjasah, rifqam bil qawarir. Anjasah slow berjalan. Kesian ke wanita-wanita duduk atas belakang unta tu ngongek-ngongek ni. Slow sikit. Unta ni bila dengar lagu, laju dia. Karena itulah kata di para ulama, lagu ni bukan untuk dengar sentiasa. Kita ni ada setengah orang peminat nasyid ni. Tak apa, ni nasyid Islami. 24 jam Islami. Bangun tidur Islami, nasyid, bangun. Quran tak buka langsung. La. Kita dalam travel, dalam musafir, kita rasa penat, bolehlah pasang. Pasang nasyid-nasyid, qasidah-qasidah. Untuk hilang mengantuk. Waktu tak mengantuk, pasanglah dengan ceramah Abu Anas. Baru betul tak? Kita nak dengar tafsir Quran hari ni. Nak dengar Abu Anas cerita tentang Nabi dan para sahabat, bawa dalam tafsir. Habis download dalam YouTube. Untuk maklumat tuan-tuan, alhamdulillah, ana letak dalam YouTube ke dalam Facebook kuliah kita semua tu wakaf lillahi ta'ala. Tuan-tuan boleh ambil, boleh sebarkan. Cuma kalau nak jual, ingatlah nombor akaun pondok ni sikit untuk masuk. Bukan akaun saya, kamu pondok. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi pakailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadzal sa'ik? Nabi tanya, siapa yang bawa lagu ni? Qalu Amir bin Aqwa. Amir ya Rasulullah. Rasulullah berdengar. Faqala yarhamuhullah. Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia. Sebab lagu dia membangkitkan semangat perjuangan untuk kita berjalan lagi berperang. Allahu Akbar. Tengok dia kata, wa alqiyan sakinatan alaina, campurkanlah ketenangan ke atas kami, iza siha bina ataina. Bila dipanggil untuk berperang, kami akan pergi. Allahu Akbar. Nabi kata, yarhamuhullah, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Amir bin Aqwa. Hadis ini rawahul Bukhari. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna minasy-syi'ri hikmah. Nabi kata ada di antara syair sajak-sajak tu mengandungi hikmah. Sedap kita dengar. Banyak sekali sajak-sajak, terutama sekali syair Islami, sama ada peringkat awal zaman kita ni pun kan ada orang tulis sajak menarik, kita dengar rasa seronok. Ada ini dalam Bukhari, tengok ayat Allah kata وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiayai. Apa dia? Bila orang kafir buat syair hina Islam, maka penyair-penyair sahabat-sahabat Nabi kan, sahabat-sahabat Nabi ni lawan balik syair. Hajau syu'ara al-musyrikin, melawan balik penyair-penyair kafir itu. Lawan. Jangan kita diam, nampak bodoh kita ni. Wa an Anasin bi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu dakhala Makkah. Nabi masuk Mekah. Wa Abdullah bin Rawahah, ni salah seorang daripada penyair Nabi ni. Abdullah bin Rawahah duduk depan Nabi jalan. Dia duduk syair. Khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi wa yuzilul khayla an khalilihi. Dia duduk saja. Qala Umar, ya ibn Rawahah, Ibn Rawahah, baina yaday Rasulillah, depan Nabi mu saja, mu berqasidah. Wa fi haramillah, dalam tanah haram Mekah pula mu berqasidah. Faqala Nabi, Nabi kata, ya Umar, falah ya asra'u fihim min nadhin nabli. Saja Ibn Rawahah lebih tajam menusuk hati pokok kafir ini daripada tusukan panah. Allahu Akbar. Ingat mai? Pasal itulah dikata angka kalmul lisan angka min kalmis sinan. Panahan kata-kata lebih tajam daripada panah anak busur panah. Sebab busur panah kena tubuh. Busur kata-kata masuk dalam hati. Sebab itulah kita tengok punca perbalahan manusia dulu dengan sekarang ni kerana lidah. Kerana lidah. Lidah ni kata di Syamul Qadir dalam kitab kita. Ni tuan-tuan, kitab nama bagi hati ni. Dah ada dah belum? Yang dah ada tu ambil CD rakaman kita dengar. Dia kata apa? Bahaya lidah lebih bahaya daripada mulut. Mulut kalau salah makan, cerit-berit kita. Sakit perut, pergi hospital. Tapi sekali dia masuk dalam telinga, dia tak akan keluar-keluar sampai ke mati. Ni bahayanya. Pasal tu Nabi kata kalmus sinan al-lisan angka min kalmis sinan. Panahan lidah lebih tajam daripada panah pedang, anak panah. Nak dengar lagi ke? Hadis ni juga dalam rawahu Tirmizi wal lafzu lahu wa qala al-muhaqqiqun sanadu sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar marra bi Hasan. Umar lalu Hasan bin Sabit sedang bersyair dalam masjid. Falahadha ilaih. Tahu sajalah Sayyidina Umar jeling tengok. Kalau Umar jeling itu jangan main. Ada tak kena tu. Faqala Hasan, sahabat juga, dia kata, ya Umar, qad kuntu unsidu wa fihi man khairu minka. Aku berqasidah dalam masjid ini, orang yang dengar lebih baik daripada-mu. Siapa dia? Nabi. Nabi dengar, Nabi tak larang. Sebab dia bukannya pergi duk bergendang dalam masjid. Jangan salah guna pula hadis ni. Nanti saya bawa gendang pasal gedebong. Lah. Hasan spontan dia cakap. Summal tafata ila Abi Hurairah. Dia pun paling pada Abu Hurairah. Anshudukallah. Asami'ta Rasulullah yaqul. Hasan kata, Abu Hurairah, bukankah kamu dengar Rasulullah bersabda, ajib anni. Hasan, mu jawab. Syair kafir tadi bagi pihak aku, jawab. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, berilah bantuan kepada Hasan ini dengan ruhul qudus. Dengan bantuan daripada malaikat. Qala Allahumma na'am. Abu Hurairah kata, ya, aku dengar Rasulullah puji Hasan. Sayyidina Umar, kalau ada saksi macam ni, Umar ni tegas,
Tapi bila dia ada nas, dia sangat waqafun indan nasi. Dia terima lalu. Tidak kata, nak kerah lengan kata orang, tunjuk pula. Baiklah. Hadis ini juga dalam rawahu Muslim. Banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan, syair-syair ketika Nabi masuk Mekah, Nabi suruh siapa dia ni, sahabat-sahabat yang pakai syair ni supaya attack Quraisy. Tapi Nabi kata hati-hati, mu attack Quraisy, aku ni dari Quraisy. Sudah. Mu jangan kata Quraisy salah semua, jangan. Aku ni Quraisy. Ni payah ni. Payah kita nak ni. Kata orang macam tarik debut benang dalam tepung. Jangan putus benang. Tepung jangan orang panggil jangan kocah. Kocah ni apa ni? Maka Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat ahli-ahli syair supaya hijab Quraisy, hentam Quraisy, tapi hati-hati, aku ni dari kalangan Quraisy. Macam mana kita nak jawab? Apa ayat tu? Kalau tidak orang seni-seni, jangan main-main, rebah tengah jalan kata orang. Baiklah, saya akhiri ayat kita dengan satu pesanan yang cukup menakutkan kita, cukup bagi orang beriman dengan ayat ini. Allah kata apa? Tengok akhir ayat. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Dan ingatlah, orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui kelak ke mana tempat hala tuju dia. Mereka akan kembali. Atas dunia ni kita zalim pada orang, bolehlah kita nak buat tu buat ni, jatuhkan hukuman, jatuhkan tuduhan-tuduhan, macam-macam kita boleh buat. Saya ada kuasa, kita tunjukkan kuasa kita, buat zalim kepada kawan, boleh. Tapi ingat, di akhir esok, ayyamun qalabin yang qalibun, mereka akan dibawa ke mana, kita pun tak tahu apa akan jadi kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat itu. Maka di sini kata di para ulama Islam, ketika dia baca ayat ni, dia kata cukuplah. Apa dia cukup? Ayyamun qalabin yang qalibun. Dia kata kita baca ayat ni sudah cukup untuk menggegarkan hati kita. Sebab apa nak gegar hati kita? Sebab Allah peringatkan, orang yang zalim, kalau dia tak kena tindakan atas dunia, dia kena di akhirat. Allahu Akbar. Satu syair yang selalu kita hafal ni, waktu budak lagi anak duk hafal syair ni. Syair ni ada dalam kitab akhir, kitab Muniyatul Musalli. Muniyatul Musalli, bab solat. Tapi Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dia tulis satu surat Tatmimul Faedah kepada raja pada masa dia. Dia kata apa? Sihamul laili nafizun. Dia kata, orang yang zalim boleh tidur, tapi fal mazlumu yantabihu. Orang yang kena zalim tak tidur dia. Sihamul lail, panah malam itu bergerak. Mana orang ni berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi kita jangan ingat. Kita boleh berkuasa, kita boleh zalim, boleh khianat kepada orang. Tapi orang yang mazlum, orang yang kena zalim, tak tidur malam dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. La tazlimanna idza kunta muqtadira. Mu jangan zalim kalau kamu mampu, kalau kamu berkuasa. Panjanglah syair ni, tuan-tuan tengok di akhir syarah kita kepada kitab Muniyatul Musalli, ataupun beli kitab Muniyatul Musalli, itu ada dalam tu. Allahu Akbar. Baik, saya nak bersajak pun, saya suka baca-baca syair ni. Tetapi masa sudah habis, tuan-tuan apa nak sibuk macam-macam dah. Baiklah, kita buat kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, Allah Ta'ala cela penyair-penyair yang suka buat syair nak kutuk orang, ataupun yang terlalu gila dengan syair sampai tak ingat ke Tuhan. Ini dicela. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa dia bersyair tapi untuk jaga kebenaran,
itu dipuji. Tak salah. Syair lah dia. Tapi jangan habis masa dengan syair lah. Kena ada gila-gila. Quran tak dengar langsung, duduk dengan qasidah. Ada kawan saya 24 jam duduk bergendang. Tak jumpa kompan, dia katak meja. Kata ni mu ni karut dah ni. Yang ketiga, ilal ladzina, maknanya orang yang mula buat syair tuduh pada orang ni, ini orang zalim, dianggap sebagai orang zalim. Dan orang yang menjawab tuduhan tu muntasir, orang yang boleh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Yang keempat, ni yang saya nak sebut tadi. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Selagi akan kamu ketahui di mananya hujung jatuh orang-orang yang zalim. Kana salafus salih. Ulama-ulama salaf, dia bawa ayat ini sebagai satu pengajaran, pendidikan kepada umat. Dia kata apa? Li'annaka la tajidu ahyaba minhu. Kita tak jumpa ayat yang pendek yang menyentuh perasaan kita lebih daripada ayat ini. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Orang yang zalim dia akan tahu ke mana hujung jatuh dia. Na'udzubillah min ghadabillah. Kerana kata-kata pendek ini menyentuh perasaan. Lebih-lebih lagi min kalami rabbina. Cukup. Kita kata sepatutnya. Tengok orang zalim, kita kata wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Orang zalim, dia tengoklah ke mana dia nak pergi. Atas dunia ni kita boleh hebat. Kita boleh lepaskan dengan peguam-peguam, barisan peguam yang terhebat. Lepas. Tapi ingat, di akhirat esok, kita tidak akan lepas perbicaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, banyak lagi fawaid yang nak dikongsikan, tapi sebahagian daripadanya sudah pun saya sebut tadi. Cuma yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sifatkan penyair, penulis, blogger, yang beriman, ada 4 sifat. Tanda tuan-tuan. Penyair yang dipuji, yang pertama, illal ladzina amanu. Penyair itu mesti orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus salih, yang beramal dengan amal yang soleh. Yang ketiga, wa zakarullaha katsira. Syair-syair, tulisan-tulisan kita mestilah berbentuk dakwah kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, dan ajak kepada kebenaran. Yang keempat, wantasaru bimba dia mazlimu, mana kita hanya menjawab tuduhan jahat orang, itu je kalau perlu. Bukan kita syair kita duduk attack orang siang malam, tak. Tapi untuk membela kebenaran, membela Islam, kita perlu jawapan. Jadi ini panggil 4 kategori syair, penulis yang tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dapat faedah daripada apa yang kita belajar ini. Dan dengan ini tamatlah 16 siri tafsir surah Asy-Syu'ara. InsyaAllah kita akan pergi kepada surah yang berikutnya, Suratun Namli. Suratun Namli kita bagi cerita semua pula, insya-Allah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.